إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam kita, bahagian dakwah, biro dakwah dan aljatan kuasa lain surau desa mewah ini. Seterusnya saya kira kepada hadirin hadirat, para tetamu Allah yang sama-sama hadir pada malam ini dan dimuliakan oleh Allah dengan kehadiran ini, dan semoga mendapat kebaikan dari kehadiran ini, amin ya rabbal alamin. Sebagai permulaan, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak surau kerana memberikan kepercayaan kepada saya, seorang hamba Allah yang sangat daif ini, untuk berada di hadapan tuan-tuan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya harap peluang ini dapat saya manfaatkan untuk lebih kita berukhuwah, lebih kita berkenal dan berkasih sayang. Dapat kita jadikan kasih sayang itu sebagai perkara yang akan menguatkan iman-iman kita dalam kita melalui jalan Allah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ni seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Bursi dan terbentang di banner di luar sana, tajuk perbincangan kita ialah tentang sunnah Rasulullah yang diremehkan. Jadi itulah fokus perbincangan kita, dan kita akan cuba membincangkan tajuk ini kepada Allah. Kita pohonkan segala pertolongan agar dapat memahamkan kepada kita tajuk ini, dan datang kita dan pulang sebentar nanti kita akan bertambah ilmu pengetahuan kita semua, insya-Allah. Baik,
semua yang dikasih sekalian, atas tajuk sunnah Rasulullah yang diremehkan, ya. Marilah kita cuba malam ni saya bercadang, saya duduk di hadapan ini bukanlah saya kira nak berceramah, ya. Dan ini pun namanya pun kuliah maghrib, kan? Kuliah maghrib maknanya bila masuk isyak habislah, kan? Kan, jadi bagus kuliah maghrib ni sebenarnya. Kalau kuliah isyak asar baru habis, maksud isyak sahur baru habis. Jadi pihak surau ni dia nak jaga supaya jamaahnya tenang, jangan rasa macam trauma, kan? Tiba-tiba bunyi ceramah ni panjang. Jadi namanya kuliah maghrib. Bila kuliah tu maknanya maghrib tu maknanya pendek sangat. Jadi ya, oh namanya pula ceramah khas, ya. Okey, makna khas tu mungkin maksud yang saya faham, maknanya kuliah maghrib kerana ada khas tadi adalah sedikit peruntukan kalau masuk waktu isyak dilanjutkan untuk waktu kecederaan. Ya. Oh gitu. So mudahlah. Tapi mesej saya adalah kita tak akan lama dalam majlis ini. Maknanya tak mungkin kita akan boleh berjam-jam, ya. Kalaupun tuan-tuan larat, mungkin saya pula tak larat. Jadi apa yang penting ialah biar Allah bagi kita ilmu. Walaupun mungkin masa tak lama, tetapi janganlah pendekkan ilmu pada kami. Itu harapan kita semua, ya. Harapan kita jangan pendekkan ilmu, jangan sedikitkan kami ilmu. Kami nak banyak ilmu daripada perbincangan kami. Dan saya yakin setiap yang duduk di tempat saya ini, sebelum mereka berkuliah, mereka akan baca ayat Allah, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau. Kita mentasbihkan Allah terlebih dahulu, kita mensucikan hati kita terlebih dahulu, bahawa ilmu bukan milik kita. Sekiranya tuan-tuan dapat ilmu malam ini, bukan saya, tetapi Allah yang nak bagi pada tuan-tuan. Allah yang nak bagi ilmu tu. Sebab kenapa Allah nak bagi ilmu? Sebab Allah mensyaratkan apabila seorang hamba Allah nak diangkat darjatnya di sisi Allah, Allah akan tambah ilmu. Jadi pada malam ni kalau tiba-tiba bertambah ilmu, itu sebenarnya Allah yang bagi pada kita. 100 orang yang datang ke sebuah majlis ilmu akan mendapat 100 benda yang berbeza. Kalau kita tanya sebentar nanti masa keluar. Dan yang menakutkan saya, ni yang saya takut. Ni saya bila tengok masuk sini, tengok ya Allah, wajah-wajah yang soleh, wajah-wajah yang penuh dengan nur dan cahaya, saya sangat takut satu benda. Dan saya suka ulang, kalau ke mana pun saya pergi saya nak ulang benda ni. Apabila berada di tempat yang baik, surau kita ni alhamdulillah dapat melakukan solat berjumaat, kan? Maknanya di sisi Allah ni masjid. Maknanya di rumah Allah yang sangat mulia ini, dan kemudian kita pula datang sebagai tetamu Allah yang mulia, duduk pula bainal isya'ain, duduk antara maghrib dan isya'. Kemudian kita buat pula majlis ilmu, kita namakan dia majlis zikir, bertimpa-timpa kebaikan dia. Maka semua yang saya kasih sekalian sebagai permulaan, saya rasa takut satu benda. Apa yang saya takutkan, tuan-tuan? Saya takut rahmat Allah memang akan turun pada majlis ini. Tapi tuan-tuan, ingat, tidak semua orang akan dapat rahmat Allah walaupun di majlis yang penuh rahmat. Berkat Allah akan turun, tapi ingat, tidak semestinya berkat itu akan dapat pada semua orang. Ada orang yang seorang-seorang dia tak dapat berkat di majlis berkat. Begitu juga di majlis yang Allah nak bagi ilmu, akan ada orang yang langsung tak dapat ilmu. Sebab tu saya katakan tadi, saya sangat takut bila saya tengok tuan-tuan. Janganlah ya Allah aku. Saya suka nak mukaddimahkan, ya, dan saya rasa tak lari daripada tajuk kita.
tentang meremehkan sunnah dia, sebab kena ada perasaan takut. Saya nak sebut nama seorang lah kalau boleh, supaya kita belajar. Saya nak sebut nama, cerita ni tak bagus, tapi saya nak sebut nama dia secara peribadi. Tuan-tuan izin ke saya nak sebut nama dia? Cerita tak bagus ni tuan-tuan, tetapi saya nak sebut nama dia. Saya nak sebut betul nama dia. Tuan-tuan boleh ke saya sebut? Boleh ya? Baik, saya nak minum air sikit, boleh ke? Allah baik, sungguh tempat lain tak boleh tuan-tuan ya. Terima kasih. Ada seorang lelaki, nama dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Khazraji. Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Khazraji. Dia solat di Masjid Nabi, bukan surau desa mewah, di Masjid Nabi. Saya dapat bersama dengan tuan-tuan ni pun saya rasa ya Allah bestnya, saya rasa gembira sangat di hadapan insan-insan baik yang saya sebutkan sebentar tadi. Tetapi Abdullah bin Ubay solat bukan di desa mewah, tetapi di Masjid Nabi. Masjid Nabi bukan Masjid Nabi sekarang, Masjid Nabi zaman Nabi ya. Baik, cuba bayang seorang yang pijak masuk dalam Masjid Nabi, tak ada kapet macam kita, pasir saja yang dipadatkan. Dinding bukan terbuat daripada apa ni panggil apa? Bata, konkrit lah, konkrit hanya buat daripada tanah liat. Dia semayang sebelah siapa tuan-tuan? Sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibni Abi Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri bin Zayd bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir Al-Quraishi At-Taimi, ataupun yang kita biasa sebut Sayyidina Abu Bakar. Yang saya sebut tadi nama dalam surat beranak dia. Nombor saya tak jumpa, nanti saya cek di Jabatan Pendaftaran Kota Madinah insya-Allah. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita datang kat surau ni, tiba-tiba sebelah kita Sayyidina Abu Bakar, yang Nabi kata kalaulah iman seluruh manusia diambil, iman mereka itu diletakkan di satu timbangan, kemudian ambil iman Abu Bakar letak di satu timbangan untuk ditimbang mana lebih berat di antara iman manusia tolak Nabi dan Rasul. Iman manusia letak iman Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Nabi? La rajaha imanu Abi Bakrin. Berat lagi iman Abu Bakar. Pernah solat tuan-tuan, tiba-tiba para sahabat ada rasa bau macam bau daging terbakar. Malam ni kari dagingnya tuan-tuan. Kambing pula, ya Allah. Allah Akbar. Saya ni musafir tuan-tuan, lepas ceramah ni kena bergegas pula tu. Ya Allah, macam mana nak buatnya? Ya Allah, berilah hidayah ya Allah. Dan kemudian mereka bau sesuatu, kemudian ketika mereka merasa hairan, apa kata Rasulullah? Itu adalah bau yang Allah jelmakan hati Abu Bakar yang terbakar kerana terlampau takut pada Allah. Cuba bayang kalau kita duduk sebelah Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan. Cuba bayang tuan-tuan, saya duduk sebelah tuan-tuan pun rasa semangat, apatah lagi di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Di sebelah sini siapa pula? Sayyidina Umar ibni al-Khattab ibni Naufal ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurtib ibni Razah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay al-Quraishi al-Adawi. Pernah Nabi Rasulullah dengan Jibril duduk sama, lalu Sayyidina Umar di hadapan. Lantas Nabi katanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, sifli hasanati Umar,
Jibril, boleh tak engkau describekan kepada aku, kau bayangkan kepada aku, kau ceritakan kepada aku tentang kebaikan Omar yang tadi kita sebut nama dia. Apa jawapan malaikat Jibril? Lau kana al-bahru midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha ya Rasulullah. Seandainya lautan menjadi dakwat, pohon di bumi akan menjadi pena untuk aku Jibril menulis kebaikan Omar, aku tak mampu menulisnya sebab kebaikannya jauh lebih banyak. Cuba bayang tuan-tuan, orang yang Nabi kata dilalu tempat tu, syaitan bersumpah tak nak pijak laluan itu sebab kerana goncang takut bila mendengar nama Omar Al-Khattab. Duduk sebelah kita tuan-tuan. Duduk kat sebelah sana siapa? Sayyidina Uthman bin Al-Affan bin Al-As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab Al-Qurashi Al-Umawi. Saya dalam banyak-banyak sahabat tuan-tuan bukanlah rasa nak cakap besar sangat, tapi saya rasa saya boleh challenge semayang malam. Saya rasa saya boleh challenge semayang malam Sayyidina Osman. Sayyidina Osman punya semayang malam saya rasa saya boleh challenge. Sahabat lain saya tak tahu, tapi saya rasa saya boleh challenge semayang malam Sayyidina Osman. Jom tuan-tuan kita challenge semayang malam Sayyidina Osman. Sebab kadang-kadang dia buat semayang 2 rakaat sahaja. Kadang-kadang 2 rakaat sahaja tuan-tuan. Boleh insya-Allah kita challenge? Tak salah tuan-tuan, benda baik tak apa. Berlumba benda baik tak apa tuan-tuan. Walaupun nak lawan sahabat Nabi, boleh insya-Allah ya. Alhamdulillah. Barulah semangat saya sikit kat desa mewah ni tuan-tuan. Sebab Sayyidina Osman Al-Khattab solat malam 2 rakaat dan dia khatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat semayang tersebut. Khatam seluruh 30 juzuk Al-Quran sambil dia berdiri dalam 1 rakaat, dia boleh habiskan dalam 1 solat dia. Tuan-tuan tengok dalam Azkar Imam Nawawi. Yang tu tuan-tuan tadi memang semangat kan, memang confident, tengok ya, confident habisnya. Tapi tengoklah, cuba suruh imam panjang sikit isyak nanti tuan-tuan kan, tak menggeliat kat belakang. Allahu Akbar, ya Allah berilah hidayah pada imam ya Allah. Tengok, cuba bayang tuan-tuan, Sayyidina Osman boleh, cuba bayang kalau itu yang duduk di sebelah kita tuan-tuan. Allahu Rabbi ya Karim. Imam siapa tuan-tuan? Imam siapa? Imam Rasulullah. Cuba bayang kalaulah imam kita pun kita rasa dah best, apatah lagi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tajuk kita nak sentuh tajuk ni tentang sunnah yang kita ringan, manusia umat ringan ni. Apatah lagi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Quzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Nahur bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Raqu bin Falih bin Aibar bin Salih bin Irfakhshad bin Sa'am bin Nuh bin Matusalah bin Akhnuh bin Yar bin Mahlayil bin Qinan bin Yanis bin Sith bin Adam. Cuba bayang Nabi Muhammad jadi imam kita tuan-tuan. Boleh bayang nak tuan-tuan, kita sebutkan tadi rahmat, berkat, ilmu. Tentulah bertuah semua orang yang datang ke Masjid Nabawi, bertuah semua yang duduk di sebelah dan bersama dengan sahabat Nabi, bertuah dan berkat dan rahmat semua yang menjadi makmum kepada Rasulullah. Tuan-tuan, kenapa saya rasa takut ketika Nabi angkat takbir Allahu Akbar? Maka takbirlah makmum. Kata orang saf belakang, tatkala Abdullah bin Ubay mengangkat takbir dan menyebut Allahu Akbar pada bibir dia, orang belakang melihat
tergantung dua berhala kecil di bawah lengan. Di bawah lengan ni tuan-tuan ada dua berhala kecil. Maknanya akan ada orang yang tetap kafir pada Allah walaupun duduk dalam masjid. Akan ada orang yang tak dapat rahmat daripada Allah walaupun duduk dalam majlis yang penuh dengan rahmat. Ada orang yang Allah tetap tak bagi berkat walaupun majlis itu penuh dengan berkat. Dan ada orang yang Allah tak nak bagi ilmu Allah walaupun dia duduk dalam majlis namanya majlis ilmu. Sebab tu saya katakan tadi, ya Allah, takutnya aku ya Allah bila saya tengok tuan-tuan, janganlah ya Allah di kalangan ketika engkau turunkan rahmat, tiba-tiba Allah gersangkan dan Allah keringkan rahmat daripadaku. Ketika Allah berikan berkat dan turunkan berkat, Allah keringkan berkat. Dan ketika Allah nak turunkan ilmu, maka pada ketika itu kita tak nak, ya Allah aku tak dapat ilmu. Maka sebab tu tuan-tuan tadi kita melangkah masuk dalam rumah Allah yang sangat mulia, kita baca Allah maghfir li dhunubi. Kita cakap pada Allah, ya Allah, apa kira ampunkanlah dosa aku ya Allah. Aku tahu dosaku sangat banyak ya Allah. Allahumma ighfir li dhunubi. Kita nak datang supaya seolah-olah majlis ini, solat ini, rakan-rakan ini seperti klorok yang menyental kotor semua kesan dosa. Kita baca Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Dan ya Allah, engkau bukalah pintu rahmat untukku ya Allah. Ini misi kita tuan-tuan. Rupanya kita tengok di surau kita ada beberapa pintu, tetapi bila kita masuk melalui pintu tersebut ada banyak lagi pintu-pintu rahmat. Ya Allah, nak buka. Tetapi rupanya bukan semua Allah bagi rahmat. Maka kerana itu kita minta. Dan majlis ilmu bukan bermula setelah salam diberi, tetapi saat kita membuka pintu hati. Jadi sebab itu marilah kita buka pintu hati tuan-tuan. Jadi malam ni tuan-tuan kita nak bincang tentang sunnah. Yang sunnah, tetapi rupanya ada satu sunnah yang diajar oleh Nabi. Saya nak baca hadis Nabi SAW yang mungkin orang-orang umat Islam akhir zaman dia ringankan benda ni. So kita punya perbincangan ni tuan-tuan bukanlah terlampau topikal, bukanlah topik sangat, tetapi kita go perjalanan. Di sana nanti akan ada kaitan dengan tajuk besar kita, insya-Allah. Saya jadikan tajuk tu sebagai pedoman, saya letak di atas. Sebab ada satu benda contohnya tuan-tuan, yang umat akhir zaman terutamanya diremehkan walaupun Nabi suruh. Baik, mulanya tuan-tuan dengan hadis Nabi. Dan saya cadang malam ni, macam saya katakan tadi, saya tak nak ceramah sangat, tetapi kalau boleh nak berbincang-bincang secara anak beranak je lah tuan-tuan. Ya, berbincang, orang kata berbincang-bincang sebelum kena kari kambing. Tu je lah dia mood dia tuan-tuan. Ya, boleh ke tuan-tuan kita bincang-bincangkan? Hayatul ilm muzakarah. Ilmu akan hidup bila kita muzakarah, ya. Ilmu akan hidup bila kita muzakarah. Baik, kita mula satu hadis yang mungkin kita go satu demi satu. Mana yang umat simple tetapi remehkan. Baik, Nabi pesan apa tuan-tuan? Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qulna ya Rasulullah ma riyadul jannati? Qala hilakul dhikr. Fa idza ataw alaihim ya Rasulullah ma hilakul dhikr? Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qulna ya Rasulullah ma riyadul jannati? Qala hilakul dhikr. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ahmad, Ibn Majah. Baik, hadis ni biasa kita dengar. Jadi malam ni tuan-tuan, jom kita terjemah. Boleh ke macam tu? Kita macam ringan-ringan je tuan-tuan. Benda boleh runding. Duk stres buat apa kan? Baik, saya perlu terjemah ke macam mana? Perlu. Akhi siapa nama? Akhi Osman. Ya, sebab tadi masa Akhi Osman dia sebut kat saya, Ustaz, kalau di surau Desa Mewah ni kalau bahasa Arab ataupun Quran ataupun hadis, Ustaz tak terjemah pun tak apa. Sebab tu bila saya baca tadi kan tuan-tuan,
macam yalah, nampak tuan-tuan macam ibu. Saya faham, maknanya betul lah apa yang Akhi Osman bagi tahu pada saya, kan? Maknanya faham. Sebab kita bukan tak biasa dengan orang bela, tuan-tuan. Orang bela ni dia lain tu, dia macam buat bengong. Ni tuan-tuan macam alhamdulillah saya sebut sebiji-sebiji tuan-tuan dapat, cuma saya perlu terjemah ke tak? Perlu ke tak? Memanglah Akhi Osman bagi tahu, Ustaz kalau tanya kat dia orang perlu ke tak, dia mesti jawab perlu. Sebab apa? Sebab Akhi Osman kata sebab bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Sebab bahasa ni bukan saya cakap, sebab Akhi Osman bagi tahu, Ustaz sebab bahasa Melayu bahasa kebangsaan, kalau kita tak hormat bahasa Melayu nak suruh siapa pula hormat bahasa Melayu. Bukan saya cakap ni jadi sebab tu perlu tu sebab menghormati bahasa kebangsaan. Faham dah kan? Baik, alhamdulillah, mudah kan? Baik, Nabi kata apa tuan-tuan? Idza, apabila marartum, berjalan kamu, idza marartum bi riyadil jannah, di taman syurga. Nabi sebut farda'u. Apa makna farta'u tuan-tuan? Just ayat ni sebab dia banyak pandangan. Jadi tuan-tuan boleh bagi tuan-tuan, orang yang bercakap dalam majlis ilmu dapat pahala sedekah tuan-tuan. Kalau saya tak buka ruang ni, saya seorang dapat pahala sedekah, tuan-tuan rugi tuan-tuan. Apa makna farta'u ya? Farta'u. Ya. Kita kata sebagai ceramah sebelum ni, yang ustaz sebelum ni adalah kelebihan menjaga lisan. Sekiranya berkata-kata itu daripada perak, nescaya diam itu daripada emas. Lepas tu tuan-tuan masih ingat ceramah tu diam, tak berkata-kata. Tak apa tuan-tuan, berkata-kata baik dalam majlis ilmu tak salah tuan-tuan. Irta'u, jom kita bagi makna tuan-tuan. Sebab saya ni sayang juga masa ni, tetapi kadang-kadang ada benda yang kita tak perasan, yang kita sendiri remehkan. Apa makna irta'u tadi? Irta'u, kamu nampak ada taman syurga, irta'u, ya, masuk. Betul kan? Betul? Masuk. Baik, alhamdulillah. Baik, saya dapati bahawa tuan-tuan kata kita memberi makna masuk. Semua yang saya kasih sekalian, rupanya irta'u ni, pesan Nabi ada dua benda yang kita tak boleh remehkan. Yang pertama, Nabi suruh masuk sebab Nabi tahu ada orang tak nak masuk ke majlis ilmu. Maka sebab tu Nabi tak namakan majlis ilmu, Nabi namakan taman syurga. Nabi namakan taman syurga, sehingga sahabat tak tahu, ya Rasulullah, ada ke taman syurga di atas muka bumi? Nabi tak kata apabila kamu nampak majlis ilmu masuk, tetapi Nabi sebut apabila taman syurga. Maknanya Nabi sedang menggambarkan ini kita sedang berada dalam sebuah taman syurga. Dan kata Nabi, masuklah, sebab berapa ramai orang meremehkan taman syurga dan tak masuk. Okey? Baik, selesai. Saya nak tanya tuan-tuan. Ni tanya anak beranak ni. Tuan-tuan dah masuk ke belum? Tuan-tuan dah masuk ke belum? Sebab Nabi suruh masuk. Tuan-tuan dah masuk ke belum? Marah kan ni, apa ni? Jangan marah tuan-tuan. Berbincang. Benda boleh buat bincang, kita bincang tuan-tuan. Betul, alhamdulillah semua dah masuk, betul kan? Sebab ada orang tak masuk dan tuan-tuan masuk. Baik, rupanya irta'u ada dua makna. Yang pertama, masuk, kita dah buat. Yang kedua, yang ni pun diremehkan, maka sebab tu tak ramai orang datang. Yang kedua, lebih ramai orang remehkan. Kalau kita bercakap dengan penuh kesedaran pada hari ini tentang sunnah yang diremehkan, maka hari ini tuan-tuan, irta'u pada maksud yang kedua. Tolong rakam, tolong ingat tuan-tuan, irta'u makna yang kedua. Yang pertama makna masuk, janganlah remehkan majlis ilmu, janganlah anggap ia tidak bernilai, tetapi masuklah kata Nabi. Tetapi irta'u pada makna yang kedua adalah masuklah di dalam keadaan gembira. Irta'u maknanya masuk dalam keadaan gembira. Soalan penaja adalah,
Tuan-tuan ni gembira ke tak? Tuan-tuan ni gembira ke? Ni Nabi suruh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tajuk kita ni sunnah yang diremehkan, ayat ni ramai orang remeh tuan-tuan. Cuma dengan tuan-tuan saya yang saudara saya di sini, saya nak tanya tuan-tuan gembira ke tak ni? Tuan tengok muka saya ya. Gembira ke tak? Gembira. Tuan-tuan, saya tak berapa faham psikologi tuan-tuan ya. Tanya lagi, tuan-tuan gembira ke tak? Gembira. Sebab tu tuan-tuan, anak dah besar sikit dah. Dia jawab apa ya? Tak dengar. Oh, besar dah. Tapi kalau dia dah 5, nak bawa ke taman tema, suka tak? Suka ke tak? Cakap suka ke tak je? Taman tema. Taman tema. Sunway Lagoon. Suka ke tak? Saya sebut je tadi dah. Dia dah senyum dah. Ya. Cuba bayang, baru taman tema, bukan taman betul. Taman tema, bukan taman betul. Sekarang Nabi sebut taman syurga. Anak kita sebut taman tema, bukan taman betul. Dah suka dah. Ni konon macam bajet-bajet kan, nak jawab pun macam tak berapa suka kan. Bila sampai pukul 5, ayah jenuh pujuk, melah balik, tak nak, melah balik, tak nak. Sampai kena promise, insya-Allah nanti minggu depan datang lagi, baru balik. Maknanya tuan-tuan, orang yang datang ke taman syurga, dia rasa tak nak keluar. Tuan-tuan ni rasa nak keluar ke tak? Itu problem dia kan. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalau kita pergi Madinah, tuan-tuan perasan tak kita pergi Madinah? Kalau tuan-tuan serius nak bercakap tentang sunnah yang diringankan, jom kita tengok satu-satu tuan-tuan ya. Kita bukan nak cerita saja-saja, kita nak cuba belajar pada malam ni. Baik tuan-tuan, kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Antara rumah aku dan mimbarku, kata Nabi, itu adalah taman daripada taman syurga. Ramai yang pergi umrah kan. Tuan-tuan perasan tak kadang-kadang kita tengah zikir, tiba-tiba bunyi bergoyang masjid tuan-tuan. Kenapa bergoyang masjid? Sebab orang tengah lari, pintu raudah dibuka. Maka larilah, Masya Allah. Saya pernah tengok baru ni ya, seorang Pak Haji tu Masya Allah, masa datang tadi terbatuk-batuk, minum air zam-zam, berdoa untuk diberikan kesihatan. Bila buka pintu raudah tuan-tuan, saya tak sempat pergi, saya nampak dia dah kena baring di satu corner tuan-tuan, berlari Masya Allah. Kenapa berlari? Sebab nak masuk taman syurga. Sebab Nabi janji ini taman syurga. Memang taman syurga, orang berlari nak masuk. Soalan saya adalah, tuan-tuan datang tadi berlari ke tak? Kau nak baring ke tak? Dalam tu pula tuan-tuan, oleh kerana tuan-tuan, jangan double standard. Nabi yang sama cakap ini antara rumahku dengan mimbar aku taman syurga. Nabi sebut juga adalah apabila kalian lihat taman syurga, maka masuklah. Dua-duanya Nabi sebut taman syurga, ni taman syurga. Hak ni manusia berlari, hak ni manusia lari. Saya ulang sekali lagi. Hak ni tuan-tuan manusia berlari nak masuk, hak ni manusia lari. Kalau datang pun tergendai-gendai, macam datang masalah berat. Maka rupanya tuan-tuan, sunnah yang kita tak boleh ringankan adalah membuat gembira, mencipta gembira bila berada di taman syurga. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya nak ajaklah tuan-tuan, jom kita gembira. Macam mana ni kan? Terlebih dahulu, tuan-tuan perasan tak benda ni satu benda yang kita tak perasan? Tuan-tuan perasan tak benda ni satu benda yang kita tak perasan? Sebab kita kata yang penting masuk. Aku dah masuk. Maka sebab tu ada tuan haji, dia masuk kadang 20 tahun majlis pengajian dia masuk, tetapi dia masuk tetapi tak gembira. Dia masuk tapi muka macam masalah. Dia masuk tetapi dia tak nak tunjuk pun rasa gembira. Maka sebab tu tuan-tuan, boleh tak malam ni kita cuba. Malam ni kita tak nak remehkan sunnah Nabi, walaupun kecil, kita cuba buat insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, boleh ke tak boleh ni? Kita bincang je tuan-tuan. Cuma tuan-tuan, untuk orang baik macam tuan-tuan, orang baik kan, bila tuan-tuan rasa nak buat baik, syaitan akan bisik. Apa syaitan bisik dalam hati tuan-tuan? Katalah, aku kena gembira rupanya. Nanti kita akan bincang ciri-ciri gembira tu.
Ciri-ciri gembira dalam majlis yang patut kita sebut taman syurga. Tuan-tuan, bila kita rasa nak buat, syaitan akan bisik apa dalam hati tuan-tuan? Syaitan akan bisik apa dalam hati? Tuan-tuan kena cakap dengan lidah tuan-tuan. Memang tuan-tuan makam tinggi, cakap dengan hati kan bagi jawapan. Memang saya pun baca Syekh Qadir Jilani tuan-tuan, dia pernah dipanggil ke satu padang, 10,000 orang datang ke padang tersebut. Syekh Abdul Qadir Jilani mendiamkan diri lebih kurang 10 minit. Tiba-tiba terdengar bunyi esak dan tangisan satu kelompok ke satu kelompok. Kemudian dengar orang menyebut, aku bertaubat kepada Allah, aku bertaubat, sambil menangis. Syekh Abdul Qadir Jilani tak mengeluarkan sepatah pun perkataan, tetapi seperti dalamannya sedang bercakap dengan 10,000 orang, sehingga 10,000 orang merasa bertaubat dan menangis dalam bertaubat. Tu Syekh Qadir Jilani tuan-tuan. Ni Zuramli jauh tuan-tuan. Tuan-tuan duk bagi dalaman 1, 2. Aku dah bagi banyak, Zuramli tak dapat. Saya tak dapat tuan-tuan kalau tuan-tuan diam. Apa bisikan syaitan dalam hati kita bila kita nak buat baik? Ya? Baik tuan-tuan, alhamdulillah saya suka dengar jawapan tuan-tuan, walaupun tak berapa tepat. Sebab yang tahu syaitan ni kena rapat dengan syaitan. Jadi tuan-tuan salah tu nasib baik kalau tuan-tuan betul I dapat WhatsApp baru ni syaitan cakap, tu saya risau tuan-tuan. Okey. Cuma ulama bagi tahu tuan-tuan, pada orang baik syaitan tak akan jaga, syaitan tak akan bisik jangan buat. No. Syaitan tak akan bisik pada orang baik jangan buat. Tak payah syaitan tak bisik. Syaitan akan bisik apa? Syaitan akan bisik buat. Syaitan akan bisik buat nanti. Buat nanti. Oh baguslah, memang kena senyum lah. Nantilah. Maka masang balik tu haji tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kita malam ni saya rasa dalam kita pergi pada satu benda kecil ya. Walaupun nanti kita cuba bincang ta'rif sunnah supaya kita nampak dari segi ilmiahnya, tetapi kita dah berbincang banyak soal ilmu, tetapi segi tarbiyah yang kita nak bincang bersama. Azan pukul berapa ya? 25. So saya ada 5 minit lagi untuk kita lakukan azan tuan-tuan ya. Baik. Semua yang dikasih sekalian, maka sebab itu malam ni sekiranya ada benda baik, kita nak buat bila? Sekarang ke nanti? Sekarang ke nanti? Sekarang. So pertama sekali yang saya katakan sunnah yang manusia remehkan ialah majlis ilmu, manusia remehkan. Kemudian yang kedua, datang ke majlis ilmu dan tak tunjuk pun gembira, itu juga manusia remehkan. Alhasil, apa dia punya natijah ni tuan-tuan? Kedua-dua ni tak dapat ilmu. Yang tak datang ke majlis ilmu, dia tak dapat ilmu. Yang datang ke majlis ilmu tak gembira kerana berada di majlis ilmu, dia juga Allah tak bagi ilmu. Sebab ilmu bukan penceramah bagi, bukan guru yang bagi, bukan ustaz yang bagi, tetapi ilmu adalah dari Allah. Sebab tu Nabi bersungguh-sungguh supaya irta'u dalam maksud mesti rasa gembira. Irta' wa yal'ab dalam ayat Quran, dalam surah Yusuf menceritakan bagaimana gembira seperti kita. Sana. Dah. Jadi insya-Allah kita fokus pada azan sama-sama insya-Allah ya.
Allah. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kita baru selesai azan dan sebentar nanti solat dan kuliah maghrib saya dah tamat, sehingga tuan-tuan benarkan saya untuk gunakan waktu isyak tuan-tuan untuk kita habiskan perbincangan kita. Tuan-tuan okey ke tak? Saya ikut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata tak apalah, kita solat berhentikan saja tuan-tuan, boleh. Masya Allah tuan-tuan, dimudahkan berbincang orang baik ni. Di mana tadi sebelum azan tadi tuan-tuan? Sebelum azan tadi, sebelum kita nak sambung sebelum azan tadi, ya, ya, Taman Syurga, ya, kat situ kita stop tadi, betul ya? Oh, syaitan pula. Syaitan yang bisik apa? Buat tapi nanti. Maka malam ni kita bercadang untuk buat sekarang, bukan nanti. Apatah lagi kalau dia adalah satu sunnah Nabi yang orang dah remehkan. Sebab irta'u dua makna. Saya cuba ingat balik tadi ya. Irta'u dua makna kan. Tadi yang pertama adalah masuk, yang kedua adalah gembira. Dua-dua ni kalau kita tak buat, kita tak akan dapat ilmu. Tak masuk tak dapat ilmu, tapi masuk juga tetapi tak gembira juga tidak dapat ilmu. Jadi insya-Allah, alhamdulillah. Baik, semua yang dikasih sekalian. Okey, malam ni ya, sikit lagi kita berbincang sedikit lagi, supaya saya nanti pihak penganjur dia kata ustaz ni langsung tak sebut sunnah Nabi kan, apa yang sunnah. Baik, sunnah ni tuan-tuan, perkataan sunnah ya, orang selalu sebut sunnah kan. Sunnah ini dia pelbagai makna, mengikut di mana dia digunakan. Menurut sunnah tu dia ada bagai makna. Makna tersebut ikut macam mana, ni secara umum tu tuan-tuan ya. Makna dia tu ikut di mana dia digunakan. Baik, sunnah bahasa Arab. Sunnah itu adalah bahasa Arab bermaksud jalan. Kalau orang kata apa makna sunnah dari segi bahasa, as-sunnatu lughatan at-tariq. Sunnah dari segi bahasa adalah jalan. Sunnah dari sudut bahasa adalah jalan. Baik, kita buka kitab, kita jumpa kalimah sunnah, dan kitab itu adalah kitab fiqh. Kita buka kitab fiqh dan dia bagi tahu bahawa ini adalah sunnah. Maka sunnah di situ bermaksud sunat, yang bermaksud mandub.
Sebab perintah Allah dua, tuan-tuan. Perintah Allah dua, larangan Allah juga dua. Perintah Allah ialah wajib, dan satu benda yang Allah untuk mengerjakan 2 rakaat. Apa nama perintah itu? Sunat. Kenapa kita kata dia sunat? Sebab perintah yang tak wajib. Simple. Baik. Okey, habis tuan-tuan. Kemudian dari sudut hadis ataupun ulama hadis, bila sebut sunnah, definisinya berbeza. Sebab tu kadang-kadang orang tu confuse. Sunnah yang diringankan ni mana satu ni? Apa maksud sunnah ni? Sunnah yang sunat ke? Baik Baik. Tuan-tuan, kalau kita tengok sunnah menurut definisi hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw qawlin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin am khalqiyatin. Ya, saya nak go through sekali je ni, supaya nanti tajuk tersebut tuan-tuan kita tahu dia punya asas dia. Sunnah menurut ulama hadis ialah apa saja yang disandarkan kepada Nabi. Apa saja yang kita sandarkan kepada Nabi, sama ada yang kita sandarkan itu adalah perkataan Nabi, sama ada yang kita sandarkan itu ialah perbuatan Nabi. Perkataan maksudnya Nabi pernah cakap macam itu, contohnya. Ataupun perbuatan Nabi, maksudnya orang nampak Nabi buat, orang cakap Nabi buat, itu jadi hadis. Ataupun Nabi mendiamkan atas satu benda, diam Nabi itu juga menjadi sunnah. Diam Nabi itu dianggap sebagai sunnah. Dan termasuk sunnah juga adalah sifat Nabi, yang sama ada sifat itu sifat peribadi Nabi ataupun sifat kepribadian Nabi, sifat badan Nabi ataupun sifat kepada peribadi Nabi, maka itulah sunnah. Okey, baik tuan-tuan. Baik, sekali lagi kita bincang je. Apa makna sunnah dalam dari segi bahasa? Ya Allah, tuan-tuan buat homework sebelum datang ni. Sebab tu mantap daripada awal tadi, tuan-tuan follow tu memang lancar je. So sunnah dari sudut bahasa adalah jalan. So jalan tersebut dari segi bahasa sama ada baik tak baik, dua-duanya sunnah. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, kata Nabi. Barang siapa buat satu sunnah yang baik dalam Islam. Dan Nabi sebut juga barang siapa buat satu sunnah tak baik dalam Islam. Maknanya sunnah tersebut maknanya tariq ataupun jalan. Baik. Dari segi fiqh, saya tanya kasar okey, dari segi fiqh, Allah, kadang-kadang bukan marah tuan-tuan, semangat. Jadi kalau nampak kelihatan tinggi suara tu tuan-tuan, sebab nak cepat bagi habis ceramah. Dari segi fiqh, apa makna sunnah? Perintah yang tidak wajib. Itu je, perintah yang tak wajib. Sebab ada perintah yang wajib, yang tak wajib, tapi itu adalah perintah, maka dia adalah namanya sunnah ataupun sunat. Sunnah ataupun sunat. Baik, nama lainnya mandub, ya. Baik. Kemudian dari segi hadis, sunnah adalah apa saja yang kita relatekan dengan Nabi. Apa saja yang kita relatekan dengan Nabi, sama ada orang kata Nabi cakap ini, Nabi pernah cakap macam ni kan, itu adalah sunnah. Ataupun orang kata Nabi pernah melangkah buat, maka itu adalah sunnah. Ataupun yang tadi kita kata, ataupun Nabi diam. Ataupun sunnah juga adalah berkaitan tentang sifat badan Nabi ataupun sifat peribadi Nabi. Itu semua sunnah. Baik, tapi kita ada isu lebih besar tuan-tuan. Hari ini manusia bukan sekadar meremehkan sunnah Rasulullah, tetapi manusia sebenarnya ramai yang meremehkan Rasulullah. Bukan jalan Nabi itu, tetapi Nabi sendiri itu pun ramai manusia remehkan. Ramai manusia dah tak nampak kehebatan Nabi. Ramai manusia yang tak merasai kehebatan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, tadi kita dah sebut keturunan Nabi. Jom kita baca satu ayat dalam surah Taubah. Yang ni kita baca ramai-ramai tuan-tuan. Kita baca ramai-ramai.
Kita baca dan kita nak ambil berkat membaca secara beramai-ramai. Semoga ya Allah dengan berkat daripada ayat 128 daripada surah Taubah ini, saya minta doa tuan-tuan ya. Ya Allah, jadikanlah yang baca ayat ini ya Allah, kalam ini daripada surah Taubah ini ya Allah, Engkau lepaskan, jauhkan daripada bala, bencana, mala, petaka, dijauhkan daripada sebarang kemalangan, dijauhkan daripada sebarang penyakit. Kita ambil kesempatan je tuan-tuan membaca doa di samping bermasang niat. Yang kedua ya Allah, jadikanlah siapa yang membaca pada malam ini ya Allah ayat yang sangat agung dan besar berkenaan tentang Nabi yang kita bincangkan pada malam ni ya Allah, Engkau berilah rahmat, Engkau berilah berkat, Engkau berilah maghfirah, Engkau berikanlah kasih sayang dalam hati, Engkau berilah rezeki melimpah ruah. Sekira-kira kami rasa tenang dan cukup dengan rezeki yang banyak dalam hidup kami ni. Okey tuan-tuan, itu niat semua orang. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca potong-potong, kita ikutlah tuan-tuan ya, insya-Allah sama-sama. Just kita baca dengan hati, minta Allah dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Baik, sekali lagi ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sekali lagi ya, kita minta ya Allah, tolonglah benar-benar kami yang jaga yang ada dalam majlis ini ya Allah, yang membacakan bersama-sama. Kebesaran ayat ini akan menjadikan dapat apa yang kami nak minta. Boleh tak tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan 10 saat. Sekiranya tuan-tuan ada hajat yang betul-betul kami perlukan, yang belum lagi ditunai oleh Allah, saya bagi tuan-tuan 10 saat sebelum kita baca sama-sama ayat yang penuh dengan tabarruk dan keberkatan sama-sama insya-Allah. Ya Allah, Kau dengarlah apa yang bermain dalam hati hamba-Mu ya Allah, yang tercetus daripada hati hamba-Mu ni ya Allah. Baik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Amin. Baik, kita ambil berkat baca secara berjamaah. Ketika malaikat mengaminkan kita, saya harap dan kita harap pada Allah dan kita yakin Allah akan tunai apa yang kita pinta untuk kebaikan kita sebagai hamba Allah. Baik, ayat laqad ja'akum ni tuan-tuan, kita tahu maknanya adalah telah datang bagi kamu seorang rasul, yang Allah cerita sifat rasul ini ialah sangat berat baginya penderitaan yang kamu tanggung.
Rasul ini dia sangat rasa berat kalau ada kita menanggung penderitaan. Dan kemudian Rasul ini yang kedua, sangat menginginkan kebaikan kepada kamu. Bila benda baik, dia nak sangat kebaikan tu kita dapat. Harisun alaikum, ya, tamak bersungguh-sungguh supaya umat dia dapat kebaikan. Dan kepada orang yang beriman, dia sangat mudah memaafkan, dia sangat menyantuni, dan dia sangat merasai sayang kepada kita umat dia. Baik, tuan-tuan, bila kita katakan sunnah ni ialah jalan Nabi yang orang remehkan, sunnah ialah jalan yang diremehkan. Bila sebut jalan, tuan-tuan, dia dah jadi lebih besar. Sebab jalan terbagi pada 3 segmen. Yang pertama dalam jalan ialah akidah. Ada orang remehkan akidah yang berkaitan tentang Islam dan tentang Rasulullah. Yang kedua adalah syariah. Ramai orang meremehkan syariah. Bila meremehkan syariah, itu meremehkan sunnah. Sebab sunnah bermaksud jalan yang dikaitkan dengan Nabi SAW. Dan yang ketiga, tuan-tuan, adalah akhlak. Orang meremehkan akhlak Rasulullah SAW. Dan sebab itulah malam ni, tuan-tuan, ya, saya kalaulah payah sangat atau banyak sangatlah saya nak sebut ni, tuan-tuan ingat satu perkataan saja tentang yang Nabi tekankan kepada kita, yang kita jangan remehkan, ya, yang kita jangan remehkan daripada jalan Nabi, maknanya yang ditinggalkan oleh Nabi, yang kita sebut sunnah tadi, yang kita bermaksud lebih besar, bermaksud apa saja jalan Nabi kita tak boleh remehkan. Maka tuan-tuan, saya nak buat satu quotes, satu perkataan. Tuan-tuan pegang perkataan ni. Kalau tuan-tuan tak ingat hak lain daripada awal sampai ke penghujung, maka tuan-tuan tolong ingat quotes ini, ya. Tolong ingat hak ni satu pun tak apa dah, tuan-tuan. Apa dia, tuan-tuan? Rasulullah tak suruh kita buat baik. Tuan-tuan ingat tu je cukup. Ingat, Rasulullah tak suruh kita buat baik. Saya salah cakap lah. Ha? Baik. Betul. Tuan-tuan setuju dengan saya? Tuan-tuan setuju ke tak dengan saya? Ha? Allahu Akbar. Dah penghujung ni dah dekat, dah nak makan kari kambing ni, tuan-tuan tiba tak setuju. Nampaknya tak masalah saya ni, tuan-tuan. Muslimah mungkin setuju kan? Mana tahu muslimah kan hati dia lembut sikit, kesian tetamu datang daripada jauh kan. Saya dah musafir dah tadi. Muslimah setuju ke dah? Tak juga. Masya Allah. Ya Allah, berat dah ni nampaknya. Baiklah, tuan-tuan, ini penting. Tuan-tuan tolong pegang benda ni. Dan inilah yang kita tak boleh nak remehkan, tuan-tuan. Ingat, Nabi tak suruh kita buat baik. Boleh insyaAllah. Jajah, saya mana nota saya ni? Al-lu'lu' al-maknun fi ahwal al-asmiyati wal-mutun. Okey, baik. Saya cuba betulkan ya. Tuan-tuan, ikutlah tuan-tuan support saya lepas ni. Nabi tak suruh sahabat buat baik. Nabi tak didik sahabat buat baik. Ha? Boleh ke tak, tuan-tuan? Tak boleh lagi. Okeylah. Dengar betul-betul. Sebab di sini masalah kita, tuan-tuan. Di sini masalah kita di surau desa mewah. Di sini masalah umat Islam di akhir zaman. Sebab kita tak dapat nak menghayati apa yang mungkin saya sebutkan ini, tuan-tuan. Sebab Nabi tak suruh kita buat baik, Nabi suruh kita buat terbaik. Sekali lagi, Nabi tak suruh kita buat baik, Nabi suruh kita buat terbaik. Setuju ke tak? Oh, setuju pula, Alhamdulillah. Ada harapanlah kari kambing insyaAllah. Muslimah setuju ke tak? Setuju. Tuan-tuan, perasan tak masalah kita apa? Masalah umat di akhir zaman ni apa dia? Umat Islam akhir zaman memilih untuk buat baik.
Dan kita dididik oleh Nabi bukan suruh buat baik, tetapi buat terbaik. Bila kita solat, kita kena solat cara terbaik. Bila kita bersahabat, kena bersahabat secara terbaik. Bila mana kita nak buat amal, kena buat amal cara terbaik. Bukan hanya baik, tetapi umat Islam hanya buat baik. Cerdik pandai bagi tahu, tuan-tuan. Apa cerdik pandai bagi tahu? Dia kata apa dia? Musuh bagi terbaik. Bila kita nak buat terbaik, tuan-tuan, dia ada musuh. Musuhnya adalah titik, 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 titik. Apa musuh terbaik, tuan-tuan? Apa musuh terbaik? Saya sebagai seorang anak, saya ada ibu, ayah, saya nak buat terbaik. Apa musuh kita? Kita sebagai seorang suami, aku nak buat terbaik pada isteri aku. Apa musuh kita, tuan-tuan? Musuh terbaik adalah baik. Ramai orang tak boleh buat terbaik sebab dia rasa dia dah buat baik. Bahkan kalau kita ajak buat terbaik, dia musuh kita nanti. Sebab apa? Sebab aku dah buat baik. Contoh, tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, ni bila saya tanya ni, berita baiknya ialah ceramah tu dah makin nak cari tempat landing dah, tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, majlis ilmu yang kita buat malam ni, tuan-tuan tolong bagi rating. Ya. Yang pertama, tak baik. Yang kedua, baik. Yang ketiga, terbaik. Majlis ilmu ni di sisi Allah, tuan-tuan tolong bagi rating. Tak baik, baik, terbaik. Ya? Terbaik. Alhamdulillah, nampaknya ijma' ulama di Desa Mewah bagi tahu bahawa majlis terbaik. Betul, tuan-tuan. Masakan tidak, tuan-tuan, duduk saja dalam majlis ilmu, tapi dengan syarat mesti duduk dengan gembira lah, macam Nabi suruh. Dia duduk macam Nabi ajar, yang kita tak remehkan, tuan-tuan. Dia duduk saja, tuan-tuan. Ada katalah seorang datang, alah ni apa ni, you all sekolah Desa Mewah, asyik-asyik ngaji, asyik-asyik kuliah. Okay, I nak challenge you all. Maka dia semayang sunat, tuan-tuan. Dia ambil sebelah, dia semayang sunat 2 rakaat. 2 rakaat ni boleh lawan kita tak, tuan-tuan? 2 rakaat dia semayang sunat boleh tak lawan orang duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan? 10 rakaat dia belum boleh. 100 rakaat dia belum boleh balik. Dia belum boleh lagi. 1000 rakaat dia belum boleh lawan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Sebab duduk dalam majlis ilmu pahalanya lebih daripada seorang yang semayang sunat walau 1000 rakaat. Cuba bayang, tuan-tuan. Ya, maknanya kita duduk saja ni, malaikat menulis pahala seperti seorang abid yang mengerjakan, pahalanya seperti seorang abid yang mengerjakan semayang 1000 rakaat. Semayang khusyuk, tuan-tuan. Semayang yang khusyuk. Sebab tu tuan-tuan bagi rating terbaik. Alhamdulillah kan? Dan tuan-tuan, saya tanya balik tadi, betul tuan-tuan bagi yang terbaik? Baik. Dan ini soalan akhir saya. Soalan akhir adalah dalam tajuk jangan remehkan sunnah, ya, Rasulullah. Tuan-tuan tolong rating masing-masing kita. Adakah aku duduk di majlis terbaik dengan cara terbaik? Adakah aku duduk di majlis terbaik dengan cara terbaik? Saya tanya, tuan-tuan, adakah kita duduk dengan cara terbaik? Ya. Saya nak dengar dengan lebih yakin, tuan-tuan. Adakah aku duduk di majlis terbaik ini dengan cara terbaik? Terbaik. Yakinnya kamu. Tak, tuan-tuan, nampak tak? Saya sedang sebut benda yang menjadi konflik dalam dunia Islam, tuan-tuan. Simple tetapi betul. Kita remehkan sebab Nabi ajar buat terbaik, kita remehkan hanya buat baik. Contoh malam ni, tuan-tuan, sekarang kita duduk di majlis terbaik, taman syurga, duduk seperti 1000 rakaat. Sebab tu kita kena sungguh, kena passionate, tak boleh macam boring. How can kita boring? Malaikat senang bagi pahala kepada kita, tuan-tuan. Sebab tu di penghujung nanti ada tasbih kafarah. Kenapa tasbih kafarah? Sebab kita takut malaikat kecewa dengan kita, tuan-tuan. Sebab begitu sekali kami datang daripada 7 petang
bantalan langit untuk meraihkan kamu mendapat ilmu, tetapi kamu seperti muka yang paling boring dalam majlis yang penuh dengan taman syurga. Cuba bayang, kita baca kafaratul majlis. Sebab tu je tujuan dia, tuan. Kafaratul majlis adalah adab dengan malaikat yang dicipta oleh Allah, tuan-tuan. Malaikat tu fa inna lillahi ta'ala sayyarati minal malaikati yatlubuna hilaka dzikr, dalam hadis Muslim, tuan-tuan. Cuba bayang, malaikat tu dia datang untuk majlis ni je. Allah cipta dia untuk datang majlis ini je, dan akan pergi meninggalkan majlis ini, dan kemudian akan bertawaf di Baitul Ma'mur dan tak pernah keluar lagi, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, bila kita duduk dalam majlis terbaik, soalannya, adakah aku buat cara terbaik? Kita anggap ya, tuan-tuan, yakin ya? Okey, saya nak bagi cadangan lah. Satu hadis Nabi, cepat je ya. Hadis ni daripada Sayyidina Umar. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idza tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ar la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi fa wada'a kaffayhi 'ala faqidayhi fa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasuma ramadan wa tahijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu thumma qala wa mal iman al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta thumma qala wa mal ihsan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Thumma qala mata as-sa'ah. Qala wa mal mas'ul a'lam min as-sa'il. ثم قال وما أماراتها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة عراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا فقال رسول الله يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حديث رواه أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القيس النيسابوري. Baik. Ni hadis last lah baca ya. Terjemah ke dah? Sebab apa kena terjemah? Bahasa kebangsaan, maintain. Kalau kita tak hormat bahasa kebangsaan, tuan-tuan nak expect siapa hormat bahasa Melayu, bahasa kebangsaan? Baik, saya terjemah tuan-tuan ya. Okey, kita terjemah. Satu hari Sayyidina Umar kata, ni nak jawab ni tuan-tuan, aku ni buat yang terbaik ke? Sebab tuan-tuan tadi kata, dah. Dan saya kata, yakinnya kamu? Kita tengok hadis ni tuan-tuan, sama-sama bincang anak beranak. Kata Sayyidina Umar, satu hari tatkala kami duduk-duduk bersama dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya. Kita biasa dengar hadis ni, syadidus sawad ya, bayadis thiyab, bersangatan putih bajunya, bersangatan hitam rambutnya. Putih, kita nak panggil apa? Putih kalau putih sangat ni putih daya, putih melepah. Kemudian rambut hitam macam pakai pomade, berkilat, tegak, keras. La yura alaihi atharus safar. Kami tengok dia ni bukan seorang musafir. Tengok macam bukan musafir. Sebab putih sangat, kemas sangat, size bagus sangat, rambut hitam berkilat. Ini bukan musafir. Sebab musafir ni tuan-tuan, nampak kan? Saya ni sedang bermusafir, kan nampak kan muka musafir kan? Tengok dia sampai hati, ya Allah, janganlah macam tu. Ambillah hati sahabat ya. Tuan-tuan kan nampak macam tuan-tuan macam kemas, berminyak aja muka kan. Muslimah, cuba bayangkan musafir balik kampung, jangan pasang aircon. Sampai kat kampung tuan-tuan, tudung bawal tu tak tahu mana kerongsang, mana hala. Muka musafir beza tuan-tuan ya. Tetapi pun begitu, kami tak tahu, tak kenal. Maknanya dia bukan orang Madinah. So kalau bukan musafir, mesti orang Madinah. Bila orang Madinah, kami mesti kenal, tak kenal. Okey, dengan cepat. Hatta jalasa ilan Nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Apa dia? Bab
Tengok kan, tahu saja. Sebab tu saya malah terjemah tadi. Tuan-tuan dah memang tahu pun. Tengok, lutut dengan lutut. Nampak saya tak cakap, tuan-tuan cakap kan. Allahu Akbar. Saja je nak mendera musafir ni tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan terjemah, settle lah masalahnya. Duduk dan bertemu lutut dengan lutut. Fawada'a kaffaihi, tapak tangannya diletakkan di atas fakhidaihi, pehanya. Ada riwayat kata, saya nak baca ni lah. Okey, sekejap. Boleh, saya nak tunjuk. Okey, duduk di situ. Okey ya. Okey. Maka macam ni, bertemu lutut dengan lutut, meletakkan tapak tangan, fawada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Ada riwayat kata fakhidaihi macam ni. Tuan-tuan, macam ni. Ya, okey. Lantas ditanya Nabi, tanya Islam, tanya iman, tanya ihsan, tanya tanda kiamat, tanda bila kiamat, tanya tanda kiamat. Saya tak nak carah. Itu bukan yang kita punya point. Point utamanya sekarang ni, maka fantalaqa. Okey. Fantalaqa. Habis tanya fantalaqa. Apa maksud dia? Belah terus. Sebab sahabat Nabi tuan-tuan, dia tak suka belah. Tetapi dia intalaqa. Kemudian aku tunggu beberapa hari. Maka kemudian Nabi tanya pada Omar, kau tahu tak siapa yang tanya soalan tu? Kau tahu tak mana sa'il? Siapa yang tanya? Siapa yang tanya tuan-tuan? Annahu Jibril. Yang datang adalah malaikat, datang untuk ajar kamu agama kamu. Dengan cepat tuan-tuan. Apa yang Jibril ajar tadi? Apa yang Jibril dibuka sayap dia tuan-tuan, seluruh ufuk menjadi gelap kerana besarnya kekuatan Jibril alaihi salam. Dia memecut tuan-tuan lebih laju daripada kelajuan cahaya yang bergerak dengan puluh dan ratus kali ganda. Itu kekuatan malaikat Jibril. Tetapi Allah jinakkan Jibril, Allah perintahkan Jibril duduk ajar umat Islam satu ilmu. Yang Nabi kata, datang Jibril ajar kamu ilmu. Apa Jibril ajar tuan-tuan? Please, dengan cepat tuan-tuan. Yang pertama, Islam, iman, ihsan. Sebelum dapat iman ihsan ni, apa yang diajar oleh Jibril? Apa yang diajar oleh Jibril tuan-tuan? Cara duduk dalam majlis ilmu. Sebelum nak tanya ilmu, ajar macam mana cara duduk dalam majlis ilmu. Macam mana Jibril buat tadi tuan-tuan? Maka Jibril duduk di belakang dan menjerit kepada Nabi, ya Rasulullah, apa itu Islam? Itu hadis tadi? Jibril duduk di mana tuan-tuan? Jibril sedang ajar umat Islam agar jangan umat Islam meremehkan. Tetapi isunya inilah yang umat remehkan. Maknanya tuan-tuan, bila ada majlis ilmu yang terbaik, macam mana cara terbaik? Duduk di mana tuan-tuan? Kan? Nak jawab terbaik, kena ada dia punya KPI dia tuan-tuan. Okey, baik. Semua yang saya sayangi, boleh tak malam ni kita cuba buat terbaik. Kita cuba buat terbaik dengan cara, saya nak jemput semua tuan-tuan. Jom kita ingat Jibril datang ajar aku ilmu, dan Nabi ajar jangan buat baik tapi buat terbaik. Tapi syaitan sedang bisik apa? Okey, sekarang tuan-tuan, saya ni bekerja dengan masa, tengok masa ni. Boleh tak tuan-tuan? Jom malam ni aku umat Nabi bukan nak buat baik. Sebab datang ke kuliah baik dah, yang tak datang tak baik. Dengar keluar ke? Okey, takut dia kecil hati. Yang datang ni baik dah, tetapi tak cukup, kita kena buat terbaik. Jom kita cuba tuan-tuan. Mari kita sama cuba-cuba. Kita cuba duduk depan. Saya akan turun meninggalkan kursi empuk yang bergoyang-goyang ni tuan-tuan, dan saya akan duduk di sini. Dan saya nak jemput tuan-tuan, jom kita cuba duduk rapat-rapat macam diajar oleh Nabi. Sebab tajuk kita pada malam ni, tak meremehkan sunnah Nabi. Jom kita cuba. Tuan-tuan panggil lah. Tuan-tuan langsung tak panggil. Saya orang tak kenal kan. Bila tuan-tuan panggil, mesti dia datang insya-Allah. Ya.
Ya Allah, kena havoc, kena marilah ya. Kalau kita sunnah Nabi tak ikut, nak suruh siapa nak ikut tuan-tuan? Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan perasan tak? Ada orang bukan Islam, dia tak kenal Nabi, dia hina Nabi. Tuan-tuan perasan tak? Dia dalam Facebook dia hina Nabi. Tuan-tuan perasan tak? Apa kita rasa? Apa kita rasa? Dia hina Nabi. Tuan-tuan jangan marah. Sebab dia hina Nabi, sebab dia tak kenal Nabi dan dia tak ikut Nabi. Tapi tuan-tuan, kalau kita yang mengaku umat Nabi tak ikut Nabi, hak ni kena marah tuan-tuan. Yang ni kena pelik tuan-tuan. Aku ni mengaku ikut Nabi, Nabi suruh aku buat, aku tak buat, kena pelik tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan nak demonstrasi, hak ni kena demonstrasi. Macam mana umat Islam yang dengar Nabi suka kita buat, kita tak buat, hak ni tuan-tuan kena rasa dalam hati kita. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, saya tuan-tuan jangan riak ya. Saya nak puji tuan-tuan ni. Tak, tuan-tuan jaga hati maksudnya. Saya tengok jam sambil saya cakap ajak tuan-tuan kan. Tak sampai 1 minit seluruh jamaah bergerak ke depan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bukan senang sebenarnya. Benda yang Nabi suruh, Nabi harap, bahkan Nabi minta sangat, bukan kosong, for a reason. Nabi duduk macam ni tuan-tuan, for a reason. Bukan saja Mela duduk apa-apa. No, for a reason. Tuan-tuan buat di bawah 1 minit, tuan-tuan semua bergerak. Ya Allah, kalau Nabi lah ada hari ni tuan-tuan berdiri kat sini, tengok umat dia yang ada di sini, Nabi akan bangga dengan tuan-tuan. Cuba bayang, malaikat Jibril yang datang. Tapi kalau tak nak ikut lagi tuan-tuan, nak hantar malaikat apa tuan-tuan? Jibril pun tak boleh makan tuan-tuan, nak pakai Jibril, nak makan malaikat apa tuan-tuan? Kasar sungguh. Saya ingatkan malaikat Mikail ke, malaikat maut katanya, Masya Allah kan. Semua yang saya kasih sekalian betul. Sebab umat tuan-tuan, sebab tu kita kata sunnah yang diremeh ni sunnah Nabi tuan-tuan. Sunnah ialah bila kita datang berjamaah kena rapat. Umat Islam kenapa? Sebab ini terbaik. Kenapa tak boleh buat? Sebab saya dah buat baik apa? Aku orang baik apa dia? Nabi tak ajar, Nabi suruh buat terbaik. Sebab itulah Nabi berjuang, Nabi mendidik. Lihat tuan-tuan ya, kita ni umat baik ke umat terbaik? Bila Allah kata Allah angkat kedudukan kita, kuntum khaira ummatin, kamu, kita nak terjemah, kamu adalah umat baik ke umat terbaik? How can kita jadi terbaik kalau hanya kita buat baik? Kita surau kita hanya buat baik, di majlis ilmu hanya buat baik, lepas tu kita dakwah aku umat terbaik. Para sahabat buat terbaik. Tuan-tuan perasan dalam hadis Nabi SAW, kalau sahabat tanya Nabi tentang amal, macam mana dia pola soalan dia? Ya Rasulullah, apakah amal terbaik yang kau boleh buat? Tuan-tuan perasan tak hadis macam ni? Kalau sedekah, apa sedekah terbaik? Kalau jihad, sebab rupanya Nabi telah berjaya mengajar jangan buat baik, buat terbaik. Tetapi umat akhir Islam, kalau umat akhir zaman kita hanya pilih untuk buat baik, inilah meremehkan sunnah Nabi. Sebab Nabi nak buat yang terbaik. Tuan-tuan, contoh malam ni lah, tuan-tuan duduk rapat, muslimah pun rapat, alhamdulillah ya, cuma apakah daya batasan ya, kita terjaga dengan batasan, tapi alhamdulillah tuan-tuan semuanya rasa nak ikut sunnah Nabi. Baik tuan-tuan, bila duduk macam ni dengan tadi, mana yang kelihatan kita di desa mewah ini mengikut sunnah Nabi yang penting dan besar supaya kita bersatu? Mana yang kelihatan lebih nampak macam bersatu? Nak, tuan-tuan cakap betul-betul, jangan ambil hati saya sebab tuan-tuan takut saya kecil hati ke, maka tuan-tuan cakap betul-betul tuan-tuan. Mana yang lebih nampak memanglah patutlah Nabi suruh kan, sebab kan kita tanya perempuan, sebab dia orang belakang nampak kita di hadapan, kita tak perasan. Muslimah jawab dengan betul-betul ya, jujurlah. Tadi dengan sekarang, mana yang kelihatan kami di desa mewah ini lebih sebagai satu umat Rasulullah yang kuat ya? Sekarang ni jelas ke tak nampak tu? Ke macam masa kita buat spek? Tuan-tuan perasan tak masa buat spek kan? Yang tu ditunjukkan AEE tu kan, ini lebih jelas atau tadi yang lebih jelas? Kita pun alamak tak tahu mana satu, ini ke tadi mana lebih jelas, ini ke atau tadi yang lebih jelas? Lala kita hantam saja, ini jelas lagi. No kan? Betul tak muslimah? Ini lebih nampak ke kesatuan dari segi ukhuwah.
Baik, rupanya sebab tu tuan-tuan, Nabi punya didikan ialah pertama tanam akidah. Kita datang ke rumah Allah, kita datang ke masjid Allah ni tuan-tuan, tak lain hanya untuk aku rendahkan diri, aku nak buang semua perasaan sombong. Kalau mungkin di kalangan kita yang paling kaya, no, buang sombong kalian. Kalau kita mungkin paling berpengaruh, buang pengaruh tuan-tuan. Kalau kita apa sekalipun tuan-tuan, sebab masjid adalah kita nak buang semua perasaan. Sebab akidah memberitahu bahawa yang paling tinggi hanyalah Allah. Sebab kalau dia tak settle tuan-tuan, dia tak akan masuk yang kedua. Sebab ibadah bermaksud tunduk. Kita solat sebab tu kita tunduk, walaupun depan Kaabah tuan-tuan. Kalau ini Kaabah tuan-tuan, kita Allahu Akbar, kepala kena tunduk ke bawah. Sebab ibadah maksudnya tunduk. Akidah mengajar tunduk, akidah supaya tunduk. Rupanya tuan-tuan, apabila kita tunduk, barulah lahir akhlak tawaduk. Baik tuan, nak tanya je. Okey ke orang sebelah? Okey ke dia sentuh tu dengan orang sebelah? Okey tak? Kenapa kata okey? Sebab kita tawaduk. Hanya orang merendah diri, okey orang datang pada dia. Wa illa fala. Sebab tu semua yang dikasih sekalian, rupanya ibadah, dia akidah lahirkan ibadah, ibadah melahirkan akhlak, akhlak barulah melahirkan ulfah, ulfah baru melahirkan ukhuwah. Itu dia sifir tuan-tuan. Sebab itulah Nabi didik masjid ni tuan-tuan, nak didik orang supaya akhir sekali sunnah Nabi yang kita tak boleh lecehkan adalah ukhuwah. Dan tuan-tuan telah buat, alhamdulillah, semua telah buat, alhamdulillah. Saya dapati semuanya merasai, aku nak ikut Nabi, aku nak ikut Nabi. Dan malam ni tuan-tuan, kita tunjukkan kepada Nabi, ya aku nak buat yang terbaik. Saya suka buat misalan kalau tuan-tuan tak perasan lagi ya. Siapa ada handphone Nokia? Saya bateri habis. Allah, saya kena call jap. Siapa ada phone Nokia? Saya nak pinjam handphone Nokia. Allah, tak ada. Simple. 10 tahun dulu semua orang pegang handphone apa? Di mana Nokia pada hari ini? Tuan-tuan boleh tengok sekarang. Jangan sekarang. Kalau tengok sekarang, dia tengok, oh yelah, nampak Shopee pula. Lepas ni ceramah dia tak dengar dah. Tuan-tuan boleh tengok pada hari Nokia dibubarkan, CEO duduk di hadapan buat press conference bersama dengan board of director sambil menangis. Dan dia kata apa dia tuan-tuan pada press conference, dia kata apa dia? We didn't do anything wrong, but somehow we lost. Kami tak buat salah apa. Kami bukan kacau orang, kami bukan ketuk kepala orang, kami bukan ambil hak orang, but somehow we lost. Tetapi kami kalah, kami tumpas dan tewas. Sebab tu bila kita baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin, Nabi tak nak umat Nabi menjadi umat yang kemudian akan tewas dan kalah. Sebab bila kita tewas dan kalah, kita tak boleh nak tolong orang lain. Bukan sekadar tak boleh tolong, kita tak boleh tolong diri kita sendiri tuan-tuan. Maka alhamdulillah malam ni kita telah buat satu sunnah yang orang tinggal. Betul tak tuan-tuan? Orang tinggal duduk rapat tak? Oh, saya cakap kuat sangat Okey, betul tak tuan-tuan? Orang dah remehkan sunnah duduk rapat. Dan akhirnya kita menelan apa yang kita telan, kita jadi umat yang lemah. Dan bila kita jadi umat yang lemah, tuan-tuan, kalau masjid dan surau tak boleh rapatkan umat Islam, tuan-tuan tolong bagi tahu saya satu tempat yang umat Islam akan bersatu. Assalamualaikum. Wow, baru sampai kan? Oh, toilet. Terima kasih. Tuan-tuan tahu tak kenapa saya lihat sahabat saya ni sangat istimewa di mata saya? Sebab kenapa duduk rapat? Kenapa duduk rapat? Kenapa duduk rapat? Ya? Ya? Tadi tak duduk rapat. Kenapa tadi tak duduk rapat? Sebab orang duduk rapat, maka saya duduk rapat. Betul tak? Sebab orang baik, dia nak contoh je tuan-tuan. Orang baik ni dia nak contoh. Dan tuan-tuan tahu kenapa saya suka sangat pada, siapa nama saudara?
Saiful. Kenapa saya suka pada Saiful? Sebab bila Saiful duduk, dia join, tuan-tuan semua dapat pahala tambahan. Kling, malaikat bagi. Sebab bila kita buat sunnah yang baik, orang tiru, maka tuan-tuan, pahala Saiful kita dapat tambah kurang, tak dikurang pun pahala kita. Sebab tu syaitan bermati-matian, jangan tunjuk yang baik, sebab nanti kalau orang ikut, nanti dia kata, sebab bila kita buat baik, kita stop, pahala stop. Tapi kita buat satu benda yang orang boleh ikut, kita stop, pahala terus berjalan. Betul, syaitan benci sangat dakwah, benci sangat kita buat satu contoh yang orang lain semua ikut. Baik, semua yang dikasih sekalian, macam banyak pula nak cakap kan, atas isu yang kita kata buat yang terbaik. Dan inilah tajuk, saya kira, mesej daripada perbincangan kita yang manusia remehkan dengan pelbagai alasan. Akhirnya simple, tak buat. Simple, tak buat. Tapi sahabat Nabi, Masya Allah, mereka datang sama-sama dengan semangat tersebut. Sebab itulah sahabat Nabi memberi contoh kepada kita. Mereka bila nak buat yang terbaik, bukan hanya buat baik, mereka menjadi contoh sama ada dunia ataupun akhirat mereka. Contoh seorang sahabat Nabi ada 140,000 orang. Daripada 140,000 ada 10 orang terbaik, tuan-tuan. Saya nak ambil seorang yang terbaik. Namanya adalah Zubair bin Al-Awwam, yang dijamin syurga oleh Nabi. Tuan-tuan, masa dia meninggal dunia, berapa duit yang dia ada dalam poket dia, tuan-tuan? Berapa dia own money? Berapa duit yang dia ada, tuan-tuan? Zubair bin Al-Awwam. Tak? Tuan-tuan cakap dia, ketika dia meninggal dunia, berapa dia ada duit yang ditinggalkan, tuan-tuan? Zubair bin Al-Awwam. Ya? Baik, saya nak sebut ni, tuan-tuan. Tapi sebelum saya sebut, tuan-tuan janji dengan saya, tuan-tuan jangan balik rumah, tuan-tuan pergi ke mesin ATM, tuan-tuan buat balance inquiry, pertanyaan baki, tuan-tuan, supaya jumlah ni, tuan-tuan boleh banding dengan jumlah yang ada pada manusia yang buat terbaik pegangan dia. Ketika Zubair bin Al-Awwam meninggal dunia, tuan-tuan, harta dia dirakamkan dalam Ibn Abi Dunya, dalam kitab Islahul Mal. Duit tunai dia adalah sebanyak 500 juta dinar. 500 juta dinar, bukan ringgit, tuan-tuan, dinar. Agak-agak kalau dia buat balance inquiry, tuan-tuan, apa keluar kat skrin? Kalau Zubair bin Al-Awwam malam ni balik buat balance inquiry, tengok kat skrin, apa keluar, tuan-tuan? 500 juta dinar. Kita nak buat balance inquiry, make sure orang belakang tak ada dulu kan. Lepas tu keluar pula apa kanan, tuan-tuan? Dia keluar apa? Dia keluar apa? Minta maaf, mesin ini tidak mengeluarkan wang siling. Apa taknya nak keluar 45 sen, tuan-tuan ni. Tu nak ceritanya, tuan-tuan, apabila kita bersedia untuk buat terbaik, kita akan jadi macam para sahabat dan kita adalah umat terbaik. Tetapi sesimpel kita mula malam-malam ni, kita dah mula malam ni, aku nak buat yang terbaik pada malam ini sebab Nabi suruh dan aku takkan remehkan. Dan insya-Allah, tuan-tuan, kita di desa mewah ini, kita harap menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sebagai umat yang terbaik. Baik, saya akan berhenti ceramah saya dan semoga kita diberi kekuatan ya untuk terus bersama-sama, insya-Allah. Bukan senang sebab syaitan akan datang. No, bukan no. Buat nanti. Akhirnya kita datang ke masjid, kita keluar daripada masjid, kita datang ke surau, keluar daripada surau, tak dapat apa pun. Maka kita nak kena betul-betul dapat. Okey, baik. Jom kita selawat pada Nabi SAW. Boleh kita selawat pada Nabi sama-sama? Bolehkah kita selawat pada Nabi sama-sama? Tak, tuan-tuan duduk je. Tuan-tuan, it's okay. Tak apa, tuan-tuan duduk. Saya nak tuan-tuan tengok orang sini kan, hebat tu ya. Kita selawat, biasanya kan kita berselawat tu berdiri, tapi saya nak minta duduk je, tuan-tuan. Okay, it's okay kalau saya duduk, saya berdiri. Kita selawat sama-sama ya. Boleh? Okay. So ya Allah, kami minta sekali lagi kita ambil kesempatan, tuan-tuan, sebab selawat besar sangat ganjaran dia. Maka ya Allah, dengan berkat selawat ya Allah, tolonglah setiap hamba-Mu ya Allah, umat Nabi-Mu yang ada dalam surau ini ya Allah.
Engkau berikan dan limpahkan mereka kasih sayang ya Allah. Engkau beri rahmat, Engkau berikan berkat, Engkau beri rezeki ya Allah, setelah sebelumnya Engkau jauhkan daripada bala bencana malapetaka. Jom kita baca selawat sama-sama ya. Cuma inilah masalah saya ni kan, macam sangat opportunist kan. Saya nak minta satu lagi permintaan. Satu lagi permintaan last. Boleh kan? Boleh ya Allah. Kita selawat pada Nabi, tapi tuan-tuan, atas nama ukhuwah yang memang itu ditekankan oleh Nabi, yang kita tak boleh remehkan tuan-tuan. Dan kerana itu kita datang dulu dengan rapat. Saya nak minta kita selawat sambil tuan-tuan tolong pegang tangan orang sebelah. Yang ada tangan lah, kalau tak ada nak macam mana tu dimaafkanlah ya. Yang ada tangan, alhamdulillah. Baik. Muslimah tak pegang pun? Pegang, Masya Allah, minta maaf ya. Sebab yang pakai telekung tak nampak. Orang lelaki nampak tuan-tuan. Baik, Masya Allah. Baik. Okey. Boleh saya pinjam? Okey. Okeylah, saya duduk. Baik. Jom kita selawat tuan-tuan sama-sama. Sebab rupanya Nabi, saya kata tadi, bukan saja-saja suruh duduk rapat, supaya memang kita betul-betul rapat. Setelah dunia begitu pecah, umat Islam cari je sebab untuk kita berpecah. It's okay kita berbeza, sebab manusia takkan dapat sama. Tetapi bila di rumah Allah ni tuan-tuan, kita buang semua benda. Tuan-tuan, orang yang tuan-tuan genggam tangan itulah yang nanti mungkin mandikan jenazah tuan-tuan. Sebab itu kita tak pernah boleh sombong pada sesiapa tuan-tuan. Orang yang kita genggam tangan inilah nanti satu masa ketika Allah dah kunci untuk mendengar sebarang permohonan untuk kita diampunkan dosa tuan-tuan. Orang inilah yang mungkin akan tadah tangan pada Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia ya Allah, ampunkanlah dosa dia ya Allah. Ketika kita dah tak boleh dan tak dibenarkan oleh Allah untuk memohon ampun tuan-tuan, tertutup serapat-rapatnya. Tetapi mungkin tangan yang tuan-tuan genggam sebelah tu nanti tuan-tuan yang akan tadah ya Allah. Dan tangan itulah yang mungkin akan menurunkan jenazah yang sedang lemah ni ke dalam lahat tuan-tuan. Ketika jenazah itu, ketika tubuh itu, ketika roh yang melihat berkata, wahai yang mengendalikan jasadku, beringan-ringanlah, janganlah kuatkan, aku sakit kerana baru tubuhku, rohku keluar daripada tubuh tuan-tuan. Tangan itulah yang akan mungkin dengan penuh lunak, bukan rasa benci, menghempas, tetapi penuh. Inilah tangan dia tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh harap daripada taman lain, daripada bumi lain. Inilah tangan yang kita genggam. Sebab tu tuan-tuan, desa mewah inilah takdir Allah untuk tempat kita mengikut yang diajar oleh Nabi. Dan Nabi ajar ukhuwah dan kasih sayang. Dan belum lagi tuan-tuan, akan ada manusia yang setelah ditimbang amalan mereka, dan seorang tu dimasuk dalam syurga, diminta malaikat bawa ke semua tempat dalam syurga. Dan didapati bahawa kawan dia tak ada dalam syurga. Dan ditanya malaikat, di mana dia? Malaikat kata, dia sedang dibakar dalam neraka Jahannam. Maka sahabat yang boleh masuk dalam syurga menyungkur sujud, memohon pada Allah. Mungkin ni tangan dia tuan-tuan, yang minta pada Allah, wahai Allah, aku pernah bersama dengannya di bumi ya Allah, aku kenal dia ya Allah. Apa kira kau keluarkanlah dia daripada neraka ya Allah, jadikanlah dia jiran aku dalam syurga ya Allah. Tuan-tuan, Allah perintahkan para malaikat mengeluarkan ahli neraka tadi dengan sebab doa orang yang dah masuk syurga tuan-tuan. Sebab itu kita tak pernah boleh rasa sombong tuan-tuan, sebab kita tak tahu nasib kita. Dan mungkin orang yang kita tak peduli pada hari ini itulah yang akan peduli kita di hari akhirat. Jadi ya Allah, seperti tadi saya nak minta tuan-tuan 10 saat sebarang hajat. Sebab selawat ni terlampau besar tuan-tuan, maka agung sangat. Maka kita ambil kesempatan, kita minta pada Allah, kita pohon pada Allah sebarang permohonan baik yang mungkin belum lagi Allah tunaikan daripada kita. Kita minta Allah tunaikan.
Baik, jom kita selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat ni tuan-tuan, boleh tak saya nak minta sangat tuan-tuan, saya takut saya terlupa dan tuan-tuan terlupa. Yang keempat ni tuan-tuan, tolong doakan khusus untuk manusia yang tuan-tuan panggil sebagai emak atau ibu atau umi. Tuan-tuan tolonglah dalam masa yang keempat ni, tuan-tuan tolong doa secara khusus. Tuan-tuan boleh nampak wajah mereka kalau hidup kian tua, kian sakit, kian hilang orang-orang yang rapat dengan mereka tuan-tuan. Saya takut kita terlupa benda yang paling doa, benda yang paling penting ketika kita sibuk doa benda-benda keperluan kita. Kita minta, ya Allah, manusia yang pernah tumpah darahnya terpercik dan kami tak pernah mampu balas benda tu untuk kami lahir pada hari ini, wahai Allah. Tak kira walaupun mungkin telah berlaku peristiwa tu 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun lampau, tetapi yang baik tu kita tak pernah mampu balas. Dan tak pedulilah, sama mungkin sekarang dia telah tiada di atas muka bumi, dia sedang berada di dan telah reput pun daging dan tubuhnya di bawah sana. Kita doa secara khusus sebab kami tak mampu nak balas semua kebaikan mereka. Kami tak mampu setiap titis-titis susu yang mengalir dalam tubuh kami, kami tak mampu nak balas. Dan kalau boleh, ya Allah, Kau berilah lebih kepada mereka daripada apa yang Kau beri daripada kami. Kami tak mengapa, ya Allah, Kau berilah pada mereka lebih banyak, ya Allah, sebab kami tak mampu membalas kebaikan mereka, ya Allah. Kita tak pernah nak mampu balas, tak tahu berapa banyak titis peluh ayah yang pernah besarkan kita satu masa tuan-tuan. Kita lupa pun nak doakan mereka. Kita lupa pun nak pohon pada Allah, ya Allah. Kita tak tahu dalam membesarkan kita banyak mana peluh mereka, banyak mana susah mereka. Dan kita minta, ya Allah, pada malam ni kami, ya Allah, hamba-Mu meminta, ya Allah, kepada kedua insan ini, ya Allah, Engkau angkatlah darjat mereka, ya Allah. Tinggikanlah kedudukan mereka, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa mereka, ya Allah. Sekiranya mereka masih hidup, jadikanlah kami penyejuk mata mereka, ya Allah, yang tak pernah lupa mendoakan mereka. Dan seandainya mereka telah Engkau jemput di alam barzakh, ya Allah, kami tahu, ya Allah, kat Nabi sebut tiadalah jenazah bila masuk ke dalam kubur seperti orang yang lemas, menggapai-gapai, melolong, memohon pertolongan. Jadikanlah doa kami pada malam ini dan seterusnya adalah pertolongan buat mereka, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, mak kami, ya Allah. Tolonglah ayah kami, ya Allah. Dan kami takut kelupaan kami dalam mengambil perhatian terhadap mereka, maka Engkau melihat kami dalam daftar sebagai anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Jangan ada nama kami sebagai anak derhaka, kerana anak derhaka tak ada ruang dalam syurga. Anak derhaka tak ada sama sekali ruang dalam syurga. Anak derhaka Allah tak suka dengan doa dia. Anak derhaka walaupun pada malam Lailatul Qadar Allah kunci ketika Allah buka doa orang-orang lain. Kami minta malam-malam ni, ya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang akhir, tuan-tuan, biarlah tangan kita nanti di hari akhirat nanti, tuan-tuan,
akan dipimpin oleh Rasulullah dengan memberi syafaat kepada kita. Ketika kami tahu bahawa amalan kami tak banyak mana, dosa kami tak tahu dah selesai ke tidak, dan ya Allah tolonglah, tangan kami akan dipimpin dan Rasulullah akan berada di sebelah kami pada saat kami diadili di mahkamah Allah. Kami minta sangat ketika neraca pemberat kebaikan Nabi ada pada masa itu untuk memberi syafaat dia. Dan ketika kami berjalan di atas talian Siratul Mustaqim, Nabi pimpin tangan kami untuk melaluinya, untuk kami dapat masuk dalam syurga. Dan rezekikanlah kami diedarkan langsung oleh tangan Nabi untuk meminum air daripada telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tarik nafas dalam-dalam, lepaskan tangan. Just kita penuhkan rasa yakin Allah tunaikan apa yang kita pinta di atas kebesaran dan keagungan kekasih Allah, yang Allah sentiasa melihat Nabi dan sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, semua yang dikasihi sekalian, atas tajuk meremehkan sunnah Rasulullah yang kita telah lalui, dan kita harap kita jadi umat yang benar-benar memahami dan kita menekankan apa yang ditekankan oleh Rasulullah dengan sebaiknya. Cukuplah sekadar itu. Semoga ada kebaikan semua yang saya kasih sekalian, dan saya akan mengundur diri. Pasti sepanjang kita bersama ada perkataan saya, akhlak saya, tingkah laku saya yang menyinggung perasaan tuan-tuan yang saya hormati dan saya kasih sekalian, maka saya mohon dengan penuh rendah diri kemaafan di atas sebarang perkara tak baik daripada saya. Semoga Masjid Surau ini akan terus kekal sebegini dengan kasih sayang yang sebenar dan sokong menyokong untuk kebaikan, menjadi umat Nabi, umat terbaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita ada di masa akan datang yang kita boleh berjumpa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Ilmu terletak kita buat punya juga Amin ya Allah. Ya, marilah sama-sama kita azam. Akan datang kita buat jadi cuba insya-Allah. Inilah sunnah yang umat dah remehkan sangat tuan-tuan. Umat Islam dah remehkan sangat dah. Dan akhirnya kita hilang kekuatan sebab kita jauh sesama kita. Okey, kita baca, kalau betul sudah habis, kita baca kafaratul majlis sebab kita takut malaikat akan tinggalkan kita dalam keadaan malaikat pelik tengok kita. Jom kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kemudian sahabat Nabi tuan-tuan, bila mereka nak berpisah saja, mereka mesti membaca ayat Quran. Itu tradisi sahabat. Dan kemudian kebiasaan mereka memilih membaca suratul Asr, dan kemudian itulah yang diamalkan sampai sekarang. Kerana kita nak berpisah dah tuan-tuan, maka marilah kita berpisah dengan membaca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan akhir sekali tuan-tuan, orang-orang yang beriman, bila mereka dah buat satu amalan, maka mereka akan letakkan rajak dalam amalan tersebut, harapan. Maka mereka luahkan dalam bentuk doa, taqabbalallahu minkum. Dan itulah doa yang semoga amal soleh kita tadi disimpan di sisi Allah dan kita akan tengok balik di hari akhirat nanti.